So this is the answer for the objective questions. Total of 10 questions lah. Okay, dah semua. Boleh saya proceed? Boleh. Okay. Banyak pula orang macam saya. Okay. Alright, jom kita tengok soalan structure. So structure ada beberapa soalan, ada 4 buat. Okay, so okay, 11 pasal linear motion. So pertama, dia tanya masuk velocity kan, this is the answer lah. Rate of change of displacement. Okay, kalau yang wajib ada perkataan ni, rate, change, displacement. Kalau dia tertinggal off satu pun tak apalah. Okay, sebab kami tak sikit sangat. Okay, satu markah. Okay, kemudian tanya B kan, suruh komen pasal motion dekat PQ yang flat ni. So ini velocity time punya graph and it's very flat. So meaning tak ada gradient, meaning tak ada acceleration lah. So awak ada dua jawapan, sama ada uniform velocity ataupun zero acceleration. Constant acceleration boleh. Same velocity pun boleh. Okay, anything yang merujuk pada perkataan samalah, uniform, constant, same. Zero ataupun no acceleration pun boleh. Okay, tapi kalau awak cakap constant acceleration salah lah, dia tak ada pecutan. Okay, so 1 mark for that. Apa substation ni awak? Sorry, ni pun typo. Okay, untuk B2 kita kena kira area under graph lah. Okay, by the toy car. So kita kena the distance travel by the toy car. Okay, ni menarik. Sebab awak tengok dia basically awak kena kira area under graph je lah. Okay, sebab kenderaan ni kira dia jalan laju, lepas tu dia maintain dia punya velocity at 2, lepas tu dia masih ke depan masih ke depan tapi dia slowing down and then dia berhenti. So tak ada apa-apa reverse lah. So ambil semua area under graph, tambahkan aja. So kalau saya lah, saya shortcut je, ambil lah bentuk trapezium. Okay. So anything yang kalau kawan awak dia kurang ni, dia boleh pecahkan. Boleh pecahkan kepada ini kan. Jadi segitiga, ini jadi trapezium. Kalau tak boleh lagi pun boleh. Dia buat 3 section. A, B and C. Macam tu. Tak apa-apa. So tak ada jalan kira yang fix lah. Asalkan kita mendapat jawapan yang sama. Kalau awak tengok kawan awak dia macam kurang sikit, dia tak faham sangat nak buat shortcut, dia buat macam ni. A, dia buat triangle, square triangle. Apa pun boleh. Tambahkan semua area diagram ni, tak kisah. Okay. Kalau saya buat shortcut terus. Take the whole thing as a trapezium. Dah siap kan? Okay, so jalan kiranya macam ni. So kalau untuk yang saya buat trapezium tu 1/2 darab 8 tambah 4 12 darab 2. Okey. Kalau kawan awak buat lain-lain pun tak kisah, asalkan ada jalan kira. Anyhow, finally dia ada jawapan yang betul. Dengan unit. Ni skema sikit. Saya particular sikitlah unit Tak ada unit, unfortunately kena buang markah 1. Okey. So inilah untuk nombor 11. Tanda kawan dapat berapa per 4. Okay, ini 10/4. Still. Ya. Kalau yang distance tadi tu bukan daripada 14 Kalau yang apa? Yang distance tadi tu. 14? Oh ya. Ada kawan boleh confirm juga. Mana pergi saya punya soalan hilang. Okey. Terkeluar lah. Ayo, sekejap
Lama, saya nampak sebelum menyebelah ni. Okay, alright. So, sekejap saya kira per 2 darab dengan yang lain betul juga ke? Dapat 14 juga. Yang lain betul saya observe. Oh. Korang dapat betul juga 12. Sekejap 5 darab dengan 10 tambah 4 tolak 8. 4 tolak 8, 4 darab dengan height dia 2. Betul lah. Okay. Sorry. The answer is 14. Okay, bukan 12. Okay, dia silap kat sini. Bukan 8 tambah 4. 10 tambah 4. Okay, sorry. Betulkan dekat ni. So, ni buang jadi 10. Okay, so jawapan jadi 14.0. Tak ada point kosong pun tak apa. Asalkan 14 meter pun okey. Okay. So, tanda berapa kawan dapat per 4 untuk nombor 11 ni. So, tu 4 markah. Okay. Alright. Okay, dah siap Jom kita tengok soalan nombor 12. Okay, nombor 12 pasal diode. Okay, so 12A, name the component X. Diode lah function, KC, draw, D, reverse bias, E, reason. Okay, jom tengok skema dia. Okay, diode. 12A diode. Kalau jawab semiconductor salah Semiconductor is very general. Okay, jawapan dia diode. Kalau dia buat semiconductor diode, lagi bagus. Okay, 1 markah. Okay, apa function diode? B, untuk convert AC to DC. Ini untuk proses oh my god, saya lupa proses. Siapa nak proses dia? Tukar AC jadi DC, rectification. Okay. Kalau awak jawab macam ni pun boleh juga. Allow current flow in one direction. Okay, kata kunci dia ni, current flow one direction. Ataupun convert AC to DC. Okay, 1 markah lagi. Sir. Ya. Dia jawab perkataan macam lain sikit lah. Dia cakap act as a one way switch for current. Sir. Boleh? One way switch. Okay, boleh. Ya. Yeah. Alright. Okay, so C lukisan dia. Okay. Okay, lukisan diode macam ni lah. Okay, kalau kawan buat terbalik, dia punya anode, dia punya cathode belah sini pun boleh, tak kisah. Kiranya arrow dia tunjuk kiri pun tak kisah. Sebab dia tak cakap lagi pasal forward ke reverse. Dia cakap dekat D. Okay, so kalau dekat C ni, biar dulu. C tak kisah. So it doesn't matter. Kalau arrow awak macam ni boleh. Kalau arrow awak tunjuk kiri pun boleh. Asalkan kena ada satu palang straight macam ni, then followed by a triangle. Sir. Ya. Yang B tu, kalau dia buat allow electric current to flow in one direction only. Boleh? Boleh. Betul? Ya. Okay. A, B, C. Tanda 1, 1, 1. Sudah 3 markah dah lah. Okay. D, dia tanya kalau reverse bias, apa kita dapat? So, kawan awak kena lukis macam ni lah. Flat je. Flat ni pula tak boleh atas atau below x-axis. Mesti betul-betul parking dekat color hitam ni. Dia tak. Kalau kamu mau buat macam ni salah lah. Maknanya dia ada value. Ataupun sini cannot. Dia mesti betul-betul dekat kosong. Dekat x-axis. Okay. 1 markah.
Next, tanya. Okay, reverse bias not allowed. Okay, tanya kenapa kan? Kenapa jadi macam ni? Okay, so cakap no current flow. Boleh. Ataupun reverse bias not allowed current to flow on it. Teruknya English. Current to flow in it. In. Tak kisah, ni bukan kelas BI tapi still you need to. Yeah. Okay, reverse bias does not allow current to flow in. Ataupun ada perkataan no current flow. Okay, satu markah lagi. So kalau betul semua dapatlah per 5. So tandakan kawan dapat berapa untuk nombor 12. Sir. Ya. Kalau apa nama dia, kalau ni apa ni? Kalau ni buat because the holes and electron will repel each other causing there to be a wide depletion layer, boleh? Mention pasal depletion layer. Buat depletion layer. Oh, bagus. Okay, boleh? Terima. Boleh juga. Okay. Thank you, Kalau sir. dia mention about the mechanic principle of reverse bias pun boleh. Maknanya the depletion layer is too thick ataupun widen. Boleh? Boleh. Sir. Ya. Apa tu, saya nak atas balik soalan yang uniform velocity tadi. Kalau cakap constant speed, dia jadi salah. Okay. Itu a very good point. Tak boleh sebab apa? Tengok graf ni, tajuk dia apa? Velocity against time. So, tapi cikgu sama je unit ini meter per second memang, tapi velocity ni dia vector. So dia main-main dengan magnitude dengan direction. Awak tak boleh cakap constant speed sebab boleh jadi something tu constant speed tapi direction dia berubah. So dalam bahasa fizik dia velocity dia berubah. So tak tepat. Memang dari segi nilai sama. Contohnya velocity dia negatif 5 tapi speed akan translate sebagai 5 saja. So itu dia terlampau general. Padahal the thing could be going forward and also backward. Okay, so speed salah. Kalau dia cakap it shows a graph of speed against time, then boleh lah. Okay, alright. Okay, so berapa tadi nombor 12, tanda kawan dapat berapa per 5. Okay, next question jom. Soalan nombor 13 pasal resistance. So ada circuit, apakah maksud resistance? Lepas tu bila on siapa lagi cerah? Okay, reason kenapa? Lepas tu kira ammeter. Senang je. Okay, right. Nombor 13, jom. Okay, apakah maksud resistance? Salah kalau buat voltage ataupun potential difference divided by current. Jangan. Kita setiap physical quantity ada specific definition. Okay, ini bukan maths, awak sebut dia punya formula menggambarkan. Kita ada maksud dia. So dalam kes ni ratio of potential difference. Kalau dia tak sebut across the conductor pun tak apa. So ratio of potential difference to the current. Dah. Habis itu pun okey. Flowing through it tak payah pun tak apa. Sir, kalau dia buat the ratio of the potential difference dia boleh? Ada tak to the current? Tak ada sir, tu je. Tak ada, tak boleh. Cannot lah. Okay. Kalau ratio mesti ada dua benda kan. Awak nak bandingkan A dengan B. Mesti ada dua perkara. Mana lebih satu je. Okay. Sir, Ya, sebentar. kalau opposition to current in an electrical circuit. Lagi sekali. Opposition to current flow in an electrical circuit. Opposition of, okay. Okay, I understand that meaning. Okay lah. Boleh. Boleh. Sekejap like opposition of, ulang balik. Opposition to current flow in an electrical circuit. Oh, tak boleh sorry. Itu dia macam tend more towards resistivity sikit dia punya definition dia.
Okay. Tak boleh. Kalau resistance, okay, silakan. Apa? Sorry. Hmm. Dia sama juga macam Hanis tadi, cuma dia oppose the flow of electric charge. Boleh ke? Pun cannot. Okay, sebab dia more resistance ni dia created by ohms. And ohm dia dapat cipta resistance ni dengan buat eksperimen, dia main-main V dengan I. So kita kena respect lah the definition yang macam tu. Although macam masuk akal je resistance rintang, maknanya melawan. Yes, I know. But we have resistivity to define that even more. Okay, so jawapan yang betul adalah ratio potential difference to conductor, to current. Okay, B1 siapa yang paling cerah? Jawapan dia P and Q. Kalau jawab P je tak boleh, Q je tak boleh. Kena jawab dua-dua. P and Q. Sebab dia minta apa? Which two bulbs light up brighter? Dia minta dua. Okay, mesti P dengan Q. Okay, satu markah lagi. Okay, markah ketiga. Reason lah, kenapa? So, jawab ada dua jawapan lah. Voltage across tinggi lah. Voltage across P and Q is high. Ataupun current flow through P and Q is high. Ataupun lagi sekali, final one, total resistance is low. Tiga aspek boleh jawab. Boleh komen dia punya voltage yang tinggi, current yang tinggi, ataupun resistance yang rendah between the bulb. Satu markah. Sir, kalau cakap sebab parallel circuit boleh sir? Sebab parallel circuit, no, tak boleh. Sebab saya boleh lawan parallel circuit. Okay, so what? Awak kena define, parallel circuit has a lower resistance. Baru dapat. Sir. Kalau dia jawab less effective resistance. Boleh. Okay, any more? Tak ada Okay, satu markah untuk yang tu Okay, untuk yang B3 dapat 3 markah lah. Untuk kira, pertama kita kena kira total effective resistance. Tu markah yang pertama. So, satu bulb ni berapa? 2 ohm. So, ni tambah jadi 4. 1/2 tambah 1/2 tambah 4. Okay, so untuk markah 1 is total resistance. So, kalau dia buat jalan kira, tambah dengan jawapannya 0.8 ohm, dapat 1 markah. Okay, markah pertama kira R. Okay. Markah kedua, dia buat kira-kira untuk dapatkan I. Buat I sama dengan V over R. Lepas tu dia masukkan nilai V, dia masukkan nilai R. Dapat markah yang kedua. Kayaknya as long as you see a calculation, walaupun salah, tapi ada calculation. Ada dia buat I sama dengan V over R. Lepas tu V, 3, R 0.8. Kalau dia punya R salah pun tak apa. Kiranya kita carry forward lah. Maksudnya, dia tak dapat, contohnya dia punya R, kita dapat 0.8 kan, dia dapat 0.4 for example. So, markah pertama dia tak dapat. Tapi untuk markah kedua dia dapat. Which is markah yang salah. So, markah 2 dia dapat. Markah 1 tak dapat. Markah 3 macam cukup kalau salah. Markah 3 tak dapat lah. Maknanya kalau dia typo dekat resistance, dia hanya dapat 1 markah. Okay. Alright. Untuk markah ketiga adalah jawapan beserta unit 3.75 ampere. Okay, dapatlah 3/3. Lepas tu jumlahkanlah kawan dapat berapa ni? Untuk soalan nombor 13/6. Kalau tak ada unit, buang 1 je. Unfortunately, tak ada unit salah lah. So, rugi. Okay, sebab unit super important. Okay, alright.
Soalan essay pula 14. Okay, number 14 pasal total internal reflection. So, kita ada periscope, suruh compare lah macam mana prism periscope lagi elok daripada mirror periscope, apa masuk critical angle, lepas tu kita kena buat arrangement, susah sikit lah. Soalan D senang, refractive index. Okay. E, kita kena pilih teleskop yang elok. Okay, ni pun ada lari sikit dia punya ni kan. So, dia buat kat. Okay, jom tengok. Okay, pertama. Apakah maksud incident critical angle adalah incident angle ataupun dia buat I dia. I when R is 90. Pun dah boleh dapat makan. Okay. Okay, B. Ni, listen carefully how to get the 4 marks untuk ni. Pertama, awak akan cakap prism periscope pakai 2 prism. Okay, guna 2 prism. Yang kedua, awak akan cakap prism apa? Prism yang dipakai adalah setting dia, angle dia 45, 90, 45. Okay. Lepas tu, markah ketiga ni very free. Kalau ada kawan awak tulis perkataan total internal reflection, dekat mana-mana pun, anywhere, dapat markah ketiga. Okay. The third mark is about total internal reflection. So, any mention, cari yang ada, okay, bagi. Automatic dapat free mark 1. Okay. So, line. Markah pertama, cakap pakai 2 prism. Markah kedua, cakap prism tu angle dia 45, 90, 45. Markah ketiga, cakap total internal reflection. Any mention of it. And the last one, ada sebut lens. Kalau ada tulis convex lens pun okey. Tapi lagi bagus saya suka ni lah, objective lens. Okey. Asalkan ada perkataan lens. Dapat markah yang keempat. Okey, saya ulang. Pertama, sebut pakai 2 prism. Kedua, cakap angle dia 45, 90, 45. Ketiga, cakap total internal reflection. Anywhere. Yang terakhir, ada tulis lens. Ataupun convex lens. Ataupun objective lens. Anything lah. Eyepiece lens pun boleh juga. Okay. That's how you get. Yeah. Ya, kalau saya tanya soalan belakang sikit boleh je? Belakang sikit. Ni soalan yang mouse 13B3 tu. Ni saya dapat 0.6. So, dapat 0.6 dia punya ampere. Saya dapat 0.6 kat saya. Tu cakap kalau awak ada ragu-ragu dengan calculation, bagi tahu aje sebab cikgu Syarif dia kan. Tak tahu dia check ke tak. Salah. Okay. So, jom kita kira balik. Okay, kita tengok. Kita kira. Saya contoh kat sini lah. Jom kita kira dia punya total resistance dulu. Soalan calculation saya kena buat sekali dengan awak lah. Okay, ni 2. Okay, jom kita kira total R. R. Kita kira ni dulu. Okay, panggil dia R prime lah. Sama dengan 1/2 tambah 1/2. So, saya dapat R prime saya berapa kat sini? 1.
Kan? Ini kita gabungkan jadi 4 ohm. Tapi tak habis lagi. Now kita kena gabungkan dua-dua ni jadi satu. Kan, soalan ni kita ibaratkan jadi setingkat. So, the master resistance is actually 1/1 tambah 1/4. So, R sama dengan berapa? $45 ohm sir. 45 ohm Betul. So dah salah right. So 45 ohm. Okay, so betulkan balik. Ni kita punya total R adalah 45. Okay. Alright. Jom kita cari dia punya current pula. So I sama dengan V over R. V kita 3. R kita 4/5. Cuba kira. 3 bagi 4/5 apa? Betul lah. Dapat 3.75. Betul sir. Faham sir. Okay, alright. Tak apa. It's important for you to argue dengan saya, tak apa. Sebab that's the point of doing correction. Sebab kadang-kadang awak rasa awak punya pemahaman tu betul pun salah. Okay. Alright. So inilah penerangan daripada yang dia ambil yang 4 turut tu. Inilah punya jawapan sebenarnya. Tak apa. Kalau ada dispute bagi tahu je. Jangan senyap. Could be saya salah. Mana tahu. Ni nasib baiklah. Saya betul. Tadi ada yang saya salah. Okay. Alright. Apa tadi? Okay, nombor 14 kan? Okay, dah siap. Okay, untuk 14C, arrangement dia kena buat macam ni. Awak kena lukis supaya sekiranya saya bawa naik periskop bawah ni, saya bawa naik atas, dia akan membentuk a square, segi 4 macam ni. Macam tu. Tak kisah. Kalau kawan awak buat terbalik pun tak apa. Katakanlah ini macam ni kan, dia buat terbalik, dia buat macam tu. Di atas macam ni. Boleh, tak ada masalah. As long as untuk belah bawah dia, yang belah bawah dia buat macam ni. Macam tu. Okay, asalkan bila saya bawa bawah naik atas, dia bentuk a square. Tak ada masalah. Okay, itu markah pertamalah susunan prism. Maka kedua, light ray yang masuk. Awak kena tunjukkan light ray masuk daripada belah yang flat. Jangan masuk belah sini. Dia tak boleh masuk dari belah yang sengit, yang slanting. Mesti masuk belah yang flat. Turun. Ini. Okay. Itu markah yang kedua. Okay. Masuk daripada belah flat. Keluar pun dari belah yang flat ke mata. Second mark. Markah yang ketiga, mesti tunjukkanlah berlaku total internal reflection. So, awak kena make sure kawan punya angle ni adalah sama. I sama dengan R ni. Kan? Dia punya angle ni kena sama. Ni dengan ni. Okay? Sama juga dengan ini. Markah ketiga. Okay? Okay, soalan pertama, susunan prism mesti buat supaya kita boleh form a square. Yang kedua, light ray lah masuk daripada belah flat, keluar pun belah yang flat. Dan yang ketiga, kena tunjukkan a proper reflection. Maknanya angle dia sama, cantik, turun straight. Okay. Dapatlah 3. Kalau saya nak tanya, kalau macam jelas triangle dia tak buat macam 90 ke macam mana? Nampaklah dia buat sengit tu. Dia buat dia punya triangle bukan right angle triangle macam nampaklah dia digerakkan tu. Macam tu. Boleh lah kan Zul? Kalau macam tu dia tak dapatlah markah yang pertama. Okay, sebab prism yang tak cantik satu dengan arrangement. Satu lagi prism markah pertama ni dia include ni lah. Okay, bentuk prism yang betul. Okay, bentuk yang betul serta susunan yang betul.
Sir, Hmm. kalau kan kena masuk dari flat kan, maksudnya dia dapat markah 1 tu dapat lah kan, sebab susunan dia terbalik tapi asal membentuk segi 4 tu dapat 1 markah lah kan. Betul. Betul. So point 2 tu je lah dia tak dapat. Apa yang tak dapat? Yang masuk dari flat tu. Yeah. He or she will not get that point lah. Yang masuk flat. Okay. Sir, kalau dia punya periskop bukan bentuk rectangle ni, sir? Macam mana periskop dia bentuk? Dia macam bentuk ni macam bentuk Tetris macam ni ya. Pun boleh. Macam ni kan. Kira dia tak periskop kat sini. Boleh. Pun boleh. Tak masalah. Satu lagi. Pada yang tanya apa benda ni. Ya, macam ni. Macam nak Google pula. Macam ni lah. Kalau periskop dia, ini periskop dia bentuk straight kan. Tapi kalau in real life, dia macam ada bengkok-bengkok sikit. Macam ni. Macam ni pun boleh. Okay. Tapi ini mirror macam ni lah. Okay, macam ni. Macam bentuk L sikit. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, that's your 3 mark. Okay, tandalah kawan dapat berapa ketiga. Okay, seterusnya untuk kira critical angle. Senang je So, formula dia adalah apa benda ada sin ni. 1/sin C. Okay, so tekanlah kalkulator sin 42, 1 bagi answer dapat jawapan dia 1.3. So, markah pertama adalah pada formula yang betul. Markah kedua, nombor yang betul 1.6. Sir, Ya. saya dapat 1.49. Dia berconfirm. Saya punya pun sama, sir. Sama, sir. Silap kira tu, sir. Okay. Alright. Saya double confirm sekejap. Sin 42. 1/answer. Okay, betul. 1.49. Okay, tolong betulkan jawapan kawan. Sir, nak tanya boleh, sir? Soalan sebelum periskop tu. Kan dia, sorry sir, tapi nak tanya? Tak apa. Soalan tu dia kata dia suruh explain macam mana prism tu kan. Tapi dia cakap macam soalan dia macam compare to apa mirror periskop, sir. Tapi kalau answer tu dia explain pasal prism periskop je, dia tak compare pun, sir. In comparison saya rasa dia terangkan lebih pada yang ni lah, bawah ni. Install eyes and objective lens. Okay. Kenapa? Cuba baca jawapan awak ataupun jawapan kawan awak. Awak jawab macam ni. Dia just point dia cakap yang prism periskop tu pakai internal reflection, tapi yang mirror tak pakai. So kalau prism periskop there is no absorption of light in prism, dia kata macam tu lah. Dia compare lah tu lah. Salah lah, itu point tu tak betul loh. Tapi dia dapat 1 markah sebab sedangkan tadi awak sebut total internal reflection kan. So he or she gets a point for that. Alright, sir. Okay, alright. So tadi jawapan ni 1.49. Okay, ni salah. Okay, thank you. Satu lagi ya. Kalau soalan macam ni kan 1 markah jalan kira, 1 lagi answer kan. Tapi kalau orang tu type answer je. Kalau answer dia dapatlah 1 markah. 1 je lah. Just 1. Dia pun debatable lah. Kadang-kadang tengok pemeriksa juga ada yang jenis jawapan betul kosong. Tapi saya tak adalah jangan bagilah 1 markah Okay, last one untuk soalan design. Disuruh kita buat apa ni? Teleskop. Okay,
Pertama, jawapan dia, teleskop untuk objektif lens, kita kena ambil yang nipis. Sebab ni awak kena ingat. Thin lens, kanta yang nipis, focal length dia panjang. Kanta yang gemuk, focal length dia pendek. Tapi dari segi power lagi bagus lah kanta yang gemuk. Tapi kita nak pakai thin jawapan dia. Nipis. Kenapa? Long focal length. Dua markah. Markah pertama nipis, thin. Markah kedua long focal length. Ataupun awak boleh jawab, kalau ada yang jawab low power pun boleh. Low power pun betul, long focal length pun betul sebab dia inversely proportional. Sir. Kalau dia cakap pasal form bigger image, sir. Apa dia punya reason? Bigger image. No. Image punya ni tak bergantung pada F, dia bergantung pada U actually. Alright, thank you, sir. Okay, alright. Okay, next pasal distance, D. Okay, ingatkan kalau nak buat teleskop mesti ngam-ngam. L ataupun D sama dengan 4 tambah fair. Tak boleh greater than untuk mikroskop. Ni soalan teleskop. So, kena jawapan dia sama dengan markah ketiga. Markah keempat, kenapa? To form image at infinity. Ada tak jawapan kawan yang lain? Cuba baca kalau jawapan dia selain ni. Mana tahu betul? Sir, kalau dia cakap virtual, inverted and magnified image. Boleh. Virtual Vim lah Vim. Virtual inverted magnified. Boleh. Sir. Ya. Kalau dia cakap to obtain magnified image. Boleh. Sebab in a way infinity ni maksud dia is infinitely large. Terlampau besar. So asalkan ada perkataan besar tu boleh. Tadi ada seorang lelaki cakap suara macam meme. Siapa tu? Mungkin saya tak dengar. Tak ada. Okay, kalau ada beritahu Sir. Ya. Kalau ensure image distance formed by objective lens is equal to fair and full. No. Tak betul. Dia macam ulang balik dia punya ni. Tak betul. Okay. Satu lagi jawapan yang betul kalau cakap to obtain normal adjustment. Itu pun betul juga. Okay. To obtain normal adjustment. Itu pun saya terima. Okay, alright. Maka kelima, siapa lagi power kan? 4 dengan fair. So, untuk buat teleskop, 4 kena lagi besar lah. So, 4 is greater than fair. M ni bahasa Melayu, mata. Tapi, 4 greater than fair. Reason dia, reduce, ini pun boleh jawab juga lah. Reduce Vim. Virtual, inverted, magnified. Ya. Kalau dia tulis image magnified je. Pun boleh. Tapi make sure dia jangan ulang lah. Pada part yang ni. Satu lagi awak tak boleh ulang-ulang point kan. Kena be creative. So kalau untuk this one dia cakap magnified, boleh lah. Saya terima. So kalau siapa? Awak dulu. Siapa awak tu kan? Yang cakap tu lah. Kalau image form at infinity? Image form at infinity. Itu tak betul. Itu lebih kepada atas tu. Yang D sama dengan 4 tambah fair. Tapi kalau magnified, betul. Kalau infinity salah, tak boleh pakai. Sir. Kalau ensure eyepiece has higher power than objective lens? Pun boleh. Boleh. Kalau dia compare power, boleh. Apa tadi cakap kalau cakap
eyepiece has a higher power than objective lens. Pun boleh. So, Hmm. kalau reason dia produce image at focal length of eyepiece. Produce image at focal length of eyepiece. Tak betul. Itu lebih kepada ni. Pelarasan ni. Okay, typo banyak. Okay, cannot. Okay, alright. Sambung Okay, next is convex lah. Okay, convex. Reason ni saya terima banyak. Convex kalau awak cakap magnify boleh. Kalau awak cakap image is light is focus pun boleh. Light is converge pun boleh. Produce bigger image pun boleh. Sebab convex yang boleh buat magnify kan. Kalau concave awak hanya dapat virtual, upright, diminish. Tak kisahlah kat mana-mana pun. So tak syok lah. Convex lens je yang boleh magnify image. Or magnify object. Okay. So markah yang ke-8 is cakap convex. Markah yang ke-7 cakap convex. Markah yang ke-8 cakap tadi lah. Converge, magnify, semua tu. Okay. Markah yang ke-9 pilihan iaitu R lah, teleskop R. Markah yang ke-10 reason dia, ulang balik. Thin, objective lens, adjustment at D equals to 4 tambah Phi plus 2, 4 greater than Phi and uses convex lens. Dapatlah 10/10. Okay, tolong jumlahkan kawan. Ya. Kalau yang convex lens tu reason dia for concentrating sunlight. Boleh. Tapi awak tolong buang perkataan sun. Light je, janganlah sunlight. Boleh. To concentrate, to converge, to focus. Boleh. Okay, so totalkan. Ya. Kalau dekat dalam kotak tu dia tulis convex, tapi kat bawah dia tulis concave. Salah lah. Dia tak dapat markah ke-10 lah. Unfortunately. Okay, tu silly mistake itu. Ya, boleh. Kalau reasoning yang convex tu, dia kata to produce upright image, betul ke? Tak betul. Okay, sebab convex tak semestinya upright. Ada je kita dapat inverted kan. Rim, wrist, read. So tak tepat. Okay, alright. So tandakan berapa kawan dapat 20/20 ni. Adakah dapat full mark? Per 20 per 20. Ya. Kalau saya nak tanya yang periskop tadi, kalau dia lukis triangle dia semua dah betul tapi dia tak lukis kotak kat luar. Tak ada masalah. Tak ada kotak apa. Asalkan ada triangle yang betul, lukisan yang betul, boleh. Kotak tak buat tak apa, no problem. Okay. Kalau arrow tu wajib ke optional? Arrow dekat ni light ray tu. Dekat periskop ni. Arrow kena ada Arrow kena ada. Tak ada salah je markah kedua tu. Betul. Sebab awak kena tunjukkan light keluar daripada objek, bukan daripada mata kan. Awak bukan cyclops kan, ada keluar lampu ke apa. So from the light ray, from the object to your eyes. Okay, alright. Lagi, jom kita soalan yang terakhir. Okay, jom tengok nombor 15. 15 pasal Archimedes. So kita tengok ada hot air balloon, afternoon dengan afternoon dengan early morning. Okay, 5.1 early morning, 5.2 sorry, 5.1 afternoon, 5.2 early morning. Okay, lepas tu masuk density, compare je, compare 5 markah. 4 markah masuk sini.
Lepas tu B, kita nak design very good hot air balloon yang boleh bawa 4 penumpang. Okay ya, basically ya, ni senang sikit proses kira mass flow. Okay, pertama, apakah maksud density? Jawapan dia mass per unit volume. Kalau ada yang tulis mass per volume, salah. Ya alamak, kecoh. Itu pun salah ke ya? Fortunately, sebab itu define more on the mathematical side. Okay, saya pun tak nak lagi sebab memang lembaga cakap yang tu, saya ambil lah So mass per unit volume. Sir. Kalau formula tak boleh? Formula tak boleh. I know macam it sounds kind of silly kan sebab sama je kan, dia punya maksud macam tu je, tapi ya fortunately kalau pergi SPM dia orang tak ambil kalau formula. Saya tak tahu lah macam mana bio dengan kimia kan, tapi ya fizik dia macam tu sikit. Sir, kalau dia tulis mass of a unit volume? Mass of a unit volume, tak boleh. Dari segi dia punya ayat salah, bukan mass of a unit volume, mass per unit volume. Okay. Ni English lah, saya pun tak adalah power sangat PI pun, tapi ya. Okay, alright. Yang kedua, 4 markah ni Pertama compare height lah, senang je. So height 9.1 lower than 9.2 ataupun sebaliknya lah, 9.2 higher than 9.1, 1 markah. Markah kedua density. Density 9.1 lower than 9.2. Kalau kau kena buat ayat je. Kalau buat macam simbol je. Boleh. Kalau awak buat simbol macam ni pun boleh juga. So 9.1. Okay, diterima. Apa lagi? Boleh, no worries. Okay, 1, 2. Markah ketiga temperature. Temperature 9.1 higher kan? Okay. Markah ketiga. Keempat dan kelima is your ni lah. Relationship. Okay. Markah keempat ni. Temperature high, density low. Ada itu je. Ada 4 perkataan ni dapat markah keempat. Temperature high, density low. Yang lain tu bunga-bunga tu tak penting sangat lah. Okay. Markah kelima, higher temperature, smaller buoyant force. Ataupun awak boleh cakap sebaliknya, lower temperature, higher buoyant force, tak kisah. Kan, you know what I mean, right? Asalkan awak cakap hubungan dia. Ataupun awak boleh buat macam ni. Temperature inversely proportional dengan density. Macam ni pun boleh juga. Ini dapat markah yang keempat. Kalau markah yang kelima boleh buat macam ni juga. Temperature inversely proportional dengan buoyant force. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Awak boleh buat style relationship menggunakan hypothesis kan, semakin ataupun as the thing higher as low, ataupun boleh pakai relationship dari segi macam ni lah. Inversely ataupun directly pun boleh, tak ada masalah. Sir, kalau point nombor 4 tu sir kan, dia buat density inversely proportional to temperature. Maksudnya density tu baru temperature. Boleh? Okay, ini dari segi cause and effect kan. Boleh. Tu boleh tak. Tapi dari segi execution tak berapa tepat lah kan, sebab siapa yang manipulated temperature kan. So Sir, kalau point untuk temperature tu, dia tak kata temperature ni lagi higher, tapi dia kata temperature 9.1 tu is colder than 9.2, boleh Sir? Tak boleh. Maka ni mana ni Adit? Yang point untuk temperature tu Sir. Yang ni Yang 15A Roman 2 tu Sir. Yang tu. Yang ni. Dia cakap yang macam mana? Macam kan dekat skema dia kata temperature 9.1 ni lagi higher kan Sir. Betul. Tapi yang saya tanda ni dia tulis 9.1 punya temperature ni is colder than 9.2. Boleh Sir?
Dia tak kata higher, dia kata colder. Cooler. Cooler. Holder. Dia colder, bukan cooler. Colder. Colder, salah lah. Cannot be colder, must be hotter. Kalau hotter boleh lah. Kalau colder. Okay. Baik, terima kasih Sir. Okay, alright. Itulah untuk 15A. Tandakan berapa dapat 5 markah tu. Okay, tu kita teruskan tak apa dah habis ni. Okay. B, soalan explanation. Dia minta kita terangkan kenapa belon ni naik bila budak ni lepaskan belon yang berisi gas ni. Okay, pertama, awak cakap ni lah. Density. Siapa lagi power? So, awak boleh cakap density gas smaller than density air. Okay, markah pertama, density gas smaller than density air. Okay, satu. Okay, markah kedua, weight lah. Weight balloon less than buoyant force. So, kita buat kat sini. So, weight less than buoyant force ataupun buoyant force greater lah. Okay. Okay. Markah ketiga, boleh buat relationship. Okay, boleh buat. Sir, ya. Kalau yang point kedua tu kan, yang the weight of the balloon is less than the buoyant force tu, saya tak ada point tu tapi saya tukar dengan mass. Boleh ke? Saya compare mass of air dengan mass of gas inside the balloon. Actually, dia tak berapa accurate lah the fact, tapi ya, in a way it's betul. Sebab kita dulu ada G yang sama kan sebab gravity kan. So boleh. Okay, kalau kau ya. Kalau dia buat relationship between density dengan buoyant force? Tak boleh sebab tak sama kan. Density dengan macam mana dia cakap? Dia cakap higher density, higher buoyant force macam tu. Dia buat directly proportional. Boleh. Sir, kalau lower the density, lower the mass? Boleh. Pun boleh. Okay, alright. So markah yang ketiga, apa dia? Kalau gas tu kan dia gas inside balloon. Kalau dia mention helium gas, betul je? Boleh lah. Sebenarnya tak boleh, kita tak tahu tapi dia cakap helium gas, ya boleh lah. Sebab realistically memang orang pakai helium pun. Okay. Sir. Kalau kat sini kan jawapan dia tulis the density of gas in the balloon kan. Tapi kalau jawapan dia tulis the density of the balloon je, dia tak kata gas tu. Betul ke? Salah salah. Sebab balloon ni tak membawa faktor. Density of gas yang membawa faktor. Tu pun kena betulkan kawan kalau dia buat salah. Density of gas of the balloon, bukan density of the balloon. Okay, markah ketiga is cakap ni lah. So, ketiga cakap dia goes up. Kalau dia tulis the lower the mass, easier for the balloon to rise up. The lower the mass, the easier. The easier the balloon to rise up. Boleh lah.
Okay, acceptable. Okay, and last one, the fourth mark ni actually is a bonus one lah Dia tengok calculation overly. So, actually dia per 3. So, one more mark ni is a free one lah for you. Okay, so the 3 plus 1. One ni bonus lah. Okay. Alright. Yang terakhir jom. So kita nak design hot air balloon. So kena comment size, material, burner, temperature, time launching. Okay, jom. So kena bagi 5 lah. Sebab dia minta 10 markah. Kalau yang 4 isi tu kalau dia bagi choice, ni tak ada choice. Kita kena goreng sendiri. So kena 5 point, 5 reason. Pertama, balloon mesti adalah large. Large balloon. Kenapa? Sebab ada higher buoyant force. Ataupun more gas can be filled. Lepas tu material, kalau tak tahu jenis apa, kadang-kadang kalau orang pandai dia boleh tembak pakai plastik ke, elastic band ke benda ke. Tapi kalau awak tak tahu, boleh komen sifat dia. Elastic, waterproof, light, strong. Anyone ni betul. Lepas tu, dengan reason yang masuk akal lah. So kalau elastic, easy to stretch. Kan? Kalau strong, durable. Kalau waterproof, can be used during rain. No? Something like that. Ini ikut creativity sendiri lah. Okay, lepas tu burner obviously lah kita nak pakai banyak. So kenapa? Bila burner, awak cakap bigger flame, awak cakap heat up the gas in the balloon faster, ataupun boleh cakap higher buoyant force pun boleh. Kalau dia tak ulang, ingat awak tak boleh ulang-ulang. Tapi kalau tak mention lagi, boleh cakap higher buoyant force. Sir. Ya. Dia kasih nilai, sir. Oh, tak boleh. Tak boleh kisah nilai. Macam ni dia dapat nilai tu, dia goreng je lah. Tak boleh. So, kalau increase the rise of the balloon tu, increase the mass of the balloon? Tak, the rise. Increase the rise. Boleh. Boleh kan? Okay. Boleh. Ya, acceptable. Sir, kalau yang material tu nilai boleh? Nylon. Boleh. Okay. Lepas tu kalau karakteristik salah, reason betul? Betul ke salah? Dapat markah untuk ni lah. Reason. Okay. Macam kita bincangkan, semua ni satu markah ni. Kan? So kalau dia salah yang karakteristik, kalau dia betul reason tak apa, boleh bagi je lah. Kesian kawan kalau semua. Janganlah jahat sangat kan. Sir. Yes. Kalau yang large balloon tu dia tulis to allow more air to enter? Boleh. Lagi satu sir. Yang material tu dia tulis linen. Linen tu. Ada pakai linen, salah. Linen salah. Linen saya jarang dengar pakai balloon as linen. People use nylon lah sekejap Could be right. Ya. Tak ada. Salah je. Apa? Kalau material dia guna latex. Latex boleh. Latex boleh. Sir. Yes. Kalau material dia guna canvas? Canvas tak boleh. Canvas tak durable lah. Dia senang. Sir. Kalau material dia guna polyester? Wow. Polyester boleh. Possible. I've heard. Ya, possible. Dia chemistry sangat ni. Sir, kalau yang temperature tu high sebab untuk maximum expansion of the balloon. Boleh. Sir. Kalau dia punya karakteristik more elastic material, lepas tu dia punya reason will cause the balloon to inflate more. Inflate more boleh. Maknanya dia boleh
dia boleh withstand greater expansion lah. Okay, thank you sir. Sir. Okay, apa? Kalau dia cakap size tu bigger sebab nak carry passenger. Carry passenger. Okay, satu lagi awak tak boleh ulang tau point yang dia nak dekat ayat. Dia tengok ada tak ayat dia cakap. Dia cakap apa? Carry more passenger. Boleh lah. Boleh. Lepas tu dekat material tu dia cakap latex sebab lagi ringan. Salah. Latex tak ringan compared to other stuff dia medium lah. Dia punya density. Latex sebab dia ni, stretchable kan, senang stretch. Okay. Yang keempat, temperature high lah. High temperature of the balloon. Kenapa? Reduce density and weight of the balloon. Walah, pangkah pula dah. Okay. Betul lah, temperature kena high lah. Okay. Temperature high so that lighter weight of the balloon ataupun lower density of the balloon. Okay. Ya. Kalau apa high temperature tu dah betul tapi reason dia to fly higher. Dia ada ulang tak? Tak ada. Ya, tak boleh sangat sebab dia kita nak panas tu sebab nak kaitkan dia dengan ni. Dengan weight and density. Kalau material dia low density lepas tu reason dia lighter boleh ke? Yang tu boleh, Kalau yang use more benda tu, dia punya reason dia jawab rise the temperature of air in the balloon je. Rise the temperature of air in the balloon. Dia kena cakap ni lah. Faster. Ada tak cakap? Kalau ada? Tak. Tak boleh lah. Sebab dia general statement sangat. Sir? Ya. Kalau yang high temperature tu, kalau cakap balloon can float tu boleh ke? Itu general lah float. Float higher, awak kena bagi comparison lah. Kena bagi perbandingan. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, ya. Kalau high temperature, reason dia lighter than air outside of balloon? Boleh. Sir. Kalau large size of balloon, lepas tu dia kata sebab dia more air can be filled. Ya, boleh. Itulah, kita dah establish tadi. Okay. Ya. Kalau yang early morning ataupun late evening tu, dia tulis higher temperature of air outside the balloon. Pun boleh. Okay, last point itulah. Bila nak launch, early morning, ataupun tulis morning pun boleh. Morning boleh, ataupun night. Selain late evening lah. Tapi, saya tak tahu lah. Saya tak pernah tengok orang main hot air balloon malam kan. Sebab gila tu bahaya. So, tapi kalau dia buat night, kita terimalah. Sebab kita nak tengok dia punya kefahaman dari segi apa? Perbezaan density of air. So kalau morning, late evening, jangan cakap evening. Evening salah. Kena late evening. Sebab petang panas selalunya lah. Late evening ataupun night. Kalau dia jawab during mendung boleh. Apa? What's mendung in English lah? Mendung. Foggy. Gloomy. Yang asalkan tak ada matahari lah. Mendung. Okay, reason dia kenapa higher density of air surrounding air luar ataupun greater buoyant force. Kalau dia tak pakai buoyant force, dia pakai upthrust force pun betul juga. Sama je tu. Okay, apa lagi soalan tadi? Sir, kalau dia kata time of launching dia when sun set down. Lepas tu reasoning dia temperature of surrounding of balloon is lower than the air inside the balloon. Apa? Temperature of?
surrounding of balloon is lower than the air inside the balloon. Boleh. Betul. Yes, sir. Sir? Okay. Lagi tadi. Sorry, sir. Untuk material tu kalau guna rubber static boleh ke? Rubber sintetik boleh? Boleh. Boleh, okay. Thank you, sir. Sir, kalau time tu dia buat morning or day? Buanglah day tu, ambil morning je. So, dapat juga lah kan satu? Dapat. Lepas tu reason dia, the weather is less windy. Salah. Tak ada kaitan dengan wind. Okay. So kalau dia jawab during day? No, cannot. During day is too general. Day what? Day and night kan? Day could be siang. As in banyak matahari. So no. Sir. Kalau dia kata midday between 12 PM to 2 PM. Midday between? 12 PM to 2 PM. Gila, itulah lagi orang tak nak pergi. Kita tengah hari. Cannot. Oh, okay. Kita tak nak pergi time panas. Kita nak time sejuk. Supaya kita lagi banyak perbezaan so that greater upthrust. Lepas tu, kalau saya tak ingat. Saya ingat masa pergi ke Cappadocia. Saya tak nak pergi. Tapi saya pernah pergi Istanbul lah. From what I heard, it cost you slightly expensive kalau awak nak fly petang. Sebab petang satu view cantik lah kan, nampak jelas. Satu lagi sebab pakcik tu kena pakai gas banyak sikit. And dia kan murah, satu flight sebab $100. So, RM40. So, kalau petang dia markup extra 20. So, $120. Dia ambil USD. Tak tahu kenapa dia tak ambil duit Turki. Dia ambil USD. Okay, tadi so, basically sebab ni je lah kan sir. Surrounding temperature kan. Kalau pagi tu sejuk kan, so senang nak naik kan. Betul, sebab bila pagi sejuk, udara dia berat. Kita buat ringan sikit, senang nak terpelanting. Senang nak ke atas lah. Macam kita ni. Ya, apa dia? Yang material tu, dia buat higher density material to have larger buoyant force. Cannot. Terbalik tu pemahaman dia. Tak boleh. Lagi satu, yang karakteristik early in the morning ada dua reason. Satu, shorter time taken ataupun cold air is denser on the ground. Betul. Yang kedua tu betul. Shorter time salah. Sebab dia ulang poin yang sama dekat soalan. Okay, we good? Sir. Sir. Yeah. Kalau large, dia bigger size, balloon dia large. The reason dia more volume. Tak tahu volume apa, volume gas mungkin. Betul, no, cannot. It's too tak tepat lah. Volume of what exactly? Volume of what? Lagi satu sir. Dia kata more burner. Dah betul tu. Burner is more ignite. tak boleh. Macam common sense sangat ni. Okay sir. Okay. Sir. Kalau material tu kan, dia cakap light but heat resistance. Lepas tu reasoning dia not easily flammable. Betul tak? Bagus. Boleh ni. Ya. Sure. Yang material tadi, yang linen tadi boleh ke? Linen tak boleh. Saya dah double check. Tak boleh. Okay. Mana dapat linen? Latex, synthetic rubber. Latex tu synthetic rubber lah kan. Boleh. Tanya juga Sabiza. Ya, saya pakai latex lah. Sebab saya pernah beli balon ni juga untuk saya punya cuci minyak. Untuk apa? Iklan. Okay. Dah, tak ada apa So, awak boleh save markah kawan awak. Tapi saya ingat nak minta bagi jawapan tapi takut tak cukup masa. Tak apa, you save it. Saya fikir kalau saya share Google Document kan takut orang tukar-tukar. Tapi lah awak save. Nanti hari Rabu lusa kita go through the marks. Okay, saya baca nama, bagi jawapan. Baca nama, bagi jawapan. Okay? Cikgu,
Per dengan berapa? Semua ni per dengan 20 jadi 40. Saya ada tulis kat depan. Okey, soalan objektif 10. Soalan esei 40. Sudah 50. So tambah 4. Tambah 5. Tambah 6. Per 65. Okey, per 65 semua sekali jawab jumlahkan markah kawan per dengan 65. 10 tambah 40 tambah betul, per 65. 4, 5. Okay, alright. So jumlahkan, siap-siap. Save dalam, contohnya kat mana-mana atau save dalam phone awak. Nanti hari kejadian Rabu nanti saya tanya kawan. Ingat, awak bukan jawab markah awak jawab markah kawan awak kan. Contohnya tadi Adibah tandakan si Alia kan. Tanya Alia, bukan Alia jawab, Adibah jawab. Faham kan? Okay. Alright, so that's all for discussion untuk pentadsiran. I hope it's helpful lah untuk kita, sebab alang-alang kita buat revision bagus juga kan for your knowledge. Okay,